Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada rakan-rakan media. Berdiri bersama saya adalah Dr. Nur Hayati Rusdi, Dr. Hisham Shah dan Datuk Dr. Chong Chi Kiong. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 75 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 4,032 kes, iaitu bersamaan dengan 68.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 28 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 31 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,851 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,719 kes dan mereka telah diasingkan serta diberi rawatan di hospital. Sehingga kini seramai 36 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 17 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan terdapat pertambahan 1 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 100 kes, iaitu bersamaan dengan 1.7% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-100 iaitu kes 3,628 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 67 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung dan strok. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh, Selangor pada 4 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 28 April 2020 jam 9.40 pagi. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 3 akan memasuki Fasa 4 mulai esok iaitu 29 April 2020. Setakat ini didapati jumlah kes harian menunjukkan tren menurun dan kadang-kala mendata. Dengan peningkatan kes-kes yang pulih daripada COVID-19, ini menjadikan jumlah kes aktif semakin menurun sepanjang fasa ketiga PKP. Ini sekaligus berjaya meratakan lengkung ataupun flattening of the curve dan negara kita memasuki fasa pemulihan. Misalnya jumlah kes aktif pada hari ini adalah 1,719 kes berbanding dengan kes aktif iaitu 2,596 kes pada 5 April 2020. Ini adalah hasil daripada tindakan proaktif dan agresif kerajaan dalam aktiviti pembendungan penularan COVID-19 sepanjang tempoh sebelum dan semasa PKP ini. Ini dapat memastikan fasilitis Kementerian Kesihatan dapat menampung bilangan pesakit COVID-19 di Malaysia, termasuk kapasiti unit rawatan rapi dan kapasiti penggunaan mesin bantuan pernafasan di hospital-hospital kerajaan. Perintah Kawalan Pergerakan membantu mengurangkan interaksi di antara ahli masyarakat dan mengurangkan kebolehjangkitan COVID-19. Selain aktiviti pengesanan kes secara aktif iaitu active case detection, Kementerian Kesihatan Malaysia dengan pelbagai agensi telah menggunakan pendekatan tertumpu iaitu targeted approach bagi kumpulan yang berisiko tinggi. Ini termasuk tindakan pengesanan, penyaringan, ujian, isolasi dan rawatan bagi individu di dalam kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Seperti pengesanan peserta-peserta perhimpunan di Seri Petaling dan lain-lain perhimpunan besar, pengesanan sekolah dan madrasah tahfiz dan sebagainya. Pelaksanaan PKP dengan negara kita merangkumi 4 plan tindakan, iaitu di mana 2 tindakan adalah oleh kerajaan dan 2 tindakan lagi adalah melibatkan masyarakat umum.
Tindakan yang telah diambil kerajaan adalah kawalan sempadan dan kawalan pergerakan. Kawalan sempadan diperlukan untuk mengurangkan kes-kes import COVID-19 memandangkan lebih daripada 180 buah negara yang terbabit dengan jangkitan ini. Kawalan sempadan yang baik telah membuahkan hasil apabila 154 kes positif COVID-19 telah dikesan di kalangan warga negara Malaysia yang pulang dari luar negara, iaitu daripada mulai 3 April 2020, mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Hasil kawalan pergerakan juga dapat dilihat daripada pelaksanaan PKP 1, 2 dan 3 di mana ia mengurangkan interaksi di antara ahli masyarakat dan mengurangkan kebolehjangkitan COVID-19. Namun demikian, PKP tidak boleh menghapuskan COVID-19 sepenuhnya. Malahan masyarakat perlu bersedia menghadapi virus ini untuk tempoh yang lebih panjang. Kementerian Kesihatan akan meneruskan aktiviti pembendungan dan pengawalan meskipun penglibatan aktif rakyat adalah amat penting sekali. Justru dua tindakan yang telah dan perlu terus diambil oleh rakyat dan penduduk Malaysia dalam memerangi COVID-19 adalah dengan meneruskan amalan jarak sosial yang selamat, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter, dan juga menjaga tahap kebersihan diri terutamanya dengan kerap membasuh tangan dengan air dan sabun ataupun sanitizer. Memandangkan masih belum ada vaksin untuk melawan jangkitan COVID-19, inilah amalan-amalan yang boleh membantu negara memerangi penularan jangkitan COVID-19 ini. Seperti yang KKM telah tekankan selama ini, perjuangan kita menentang COVID-19 iaitu musuh yang tidak kelihatan ini masih panjang dan usaha kita perlu diteruskan. Norma kehidupan yang baru ini perlu diterapkan ke semua peringkat masyarakat agar ia menjadi satu amalan hidup kita. Ternyata kejayaan dan pencapaian melandaikan lengkuk dan mengawal penularan virus COVID-19 adalah kejayaan bersama, iaitu rakyat dan kerajaan. Selaras dengan usaha memerangi pandemik ini, sekali lagi Kementerian Kesihatan menasihatkan agar rakyat Malaysia terus menunaikan tanggungjawab bersama dengan patuh kepada amalan tahap kebersihan yang optimum pada setiap masa seperti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau sanitizer. Mengamalkan jarak sosial yang selamat sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Elakkan daripada perhimpunan dan digalakkan memakai topeng hidung dan mulut ketika berada di tempat orang ramai. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian COVID-19 melalui segala maklumat yang diperolehi dan akan dimaklumkan kepada rakyat daripada masa ke semasa. Seterusnya dimaklumkan laporan COVID-19 di kawasan PKPD sehingga 28 April 2020, iaitu lokaliti Menara Plaza City One ada pertambahan 1 kes, iaitu menjadikan jumlah kes positif 54 dengan 1 kematian, di mana 40 adalah bukan warga negara Malaysia. Lokaliti Selangor Mansion ada pertambahan 1 kes, menjadikan jumlah kes positif ialah 168, di mana 151 adalah bukan warga negara. Lokaliti Malayan Mansion tiada pertambahan, kekal 12 kes dan di mana 10 adalah bukan warga negara. Lokaliti Bandar Baru Ibrahim Majid dan kawasan sekitar tiada pertambahan dan kekal dengan jumlah 193 kes dan ada 2 bukan warga negara dan melibatkan 4 kematian. Lokaliti di Kampung Sungai Lui tiada pertambahan kes, jumlah kes positif kekal 157. Dan lokaliti Pusat Bandar Utara dan sekitar Pasar Borong ada pertambahan 5 kes, di mana 74 kes menjadikan jumlah 74 kes dan melibatkan 55 bukan warga negara. Daripada 74 kes, 13 adalah di luar kawasan Pasar Borong tersebut dan juga melibatkan 1 kematian.
Lokaliti Selayang Baru tiada pertambahan tetapi kekal dengan satu kes dan melibatkan bukan warga negara. Seterusnya, ingin dimaklumkan kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling, iaitu bilangan sampel diambil adalah 32,122. Bilangan positif ialah 2,155 dan bilangan negatif ialah 28,314, melibatkan 5 generasi. Ada pertambahan 17 kes generasi kedua. Seterusnya ingin dimaklumkan daripada 311 madrasah dan sekolah tahfiz telah dikenal pasti 15,120 pelajar, guru dan kaki tangan sekolah tersebut. Dan sampel telah diambil 6,838 iaitu bersamaan dengan 45.2%. Dan keputusan didapati 372 adalah positif iaitu bersamaan dengan 5.4%. Dan saya ingin maklumkan laporan kluster iaitu bukan di kawasan PKPD, iaitu kluster pertama persidangan gereja di Sarawak ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah keseluruhan 170 kes. Kluster petugas kesihatan Kuching ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 53. Kluster Pasar Chowkit ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kluster tersebut iaitu 11 kes. Dan kluster yang lain tak ada pertambahan setakat ini. Dan ini ingin dimaklumkan laporan warga negara Malaysia yang pulang daripada luar negara yang positif COVID-19 adalah 154 warga negara yang positif. Yang bilangan yang telah dikuarantin ialah 22,671 dan sampel yang telah diambil ialah 14,279. Dan saya buka kepada soalan. Silakan. Dato', roughly how many recovered patients have been readmitted because they tested positive in follow-up tests? And even if these positives are weak positives, does this mean that they can still infect others? So far, we have not readmitted any patient, but we did discover a few cases that is weak positive. So we monitor them closely. No reinfection has been identified. In terms of weak positives, are they still able to infect others? If they are weak positive, virus shedding, during the period of virus shedding, they are not infective. Okay. Because I did an interview, there is one case in Johor where a recovered patient was called back to the hospital after 1 day after he was discharged. He tested negative once and then his follow-up test was positive. What do you make of that? So we are observing them closely, but it's not a reinfection, so we observe them closely. In light of these cases, is the Health Ministry thinking of changing its discharge requirement, as the current guideline only requires 1 negative swab after discharge? Yeah, but the thing is that because it's a virus shedding, so it's actually a weak positive, so we observe them closely. Okay. Dato', berapakah bilangan pemeriksaan telah dijalankan setiap hari? And then berapa sampel diambil setiap hari? Bilangan akan diuji dengan rapid test berapa? Soalan kedua, apakah ratio test Malaysia untuk 1 juta population? And then, apakah test kita adakah rendah kalau dibanding dengan negara lain? Okey, kalau kita lihat sekarang ni, kapasiti makmal kita dah pertingkatkan kapasiti kepada 44, iaitu makmal yang terbaru ialah makmal di Hospital Miri. Dan untuk 44 makmal iaitu kapasiti maksima yang dicapai, yang maksima ialah 16,635 ujian boleh dilaksanakan oleh 44 makmal tersebut. Dan jumlah seharian yang setakat sehingga 27 April 2020 adalah kita melaksanakan 11,162 kes ataupun sampel yang telah diambil. Jadi kapasiti yang kita gunakan yang boleh ditingkatkan lagi ke 16%, 16,635. Dan kita dalam proses untuk pembinaan ataupun pembuatan
pelaksanaan menggunakan BGI di IMR. Jadi BGI tersebut boleh kita laksanakan lebih kurang 5,000 kes sehari. Jadi pertambahan 5,000 kes yang mana kita jangkakan akan siap pada akhir minggu ni ataupun minggu depan kita boleh laksanakan. Jadi mungkin akan ada pertambahan daripada IMR iaitu sebanyak 5,000 kes. Dan seterusnya di Makmal Kesihatan Awam di Kota Kinabalu, kita juga telah dalam proses untuk membina menggunakan BGI tersebut, tetapi kapasiti ialah untuk 1,000 ujian. Jadi kita di Kementerian Kesihatan ada pertambahan 6,000 sampel ujian boleh dilaksanakan dalam tempoh sehari. Jadi kita jangkakan mungkin kita dapat laksanakan lebih kurang 22,000 minggu depan. Datuk, ada dua soalan. Adakah 200,000 test kit yang digunakan oleh Tak habis KKM? lagi soalan jawapannya. Yang dikatakan tadi ialah 4.75 per million population. Jadi setakat ni untuk 32 juta penduduk di Malaysia, test yang kita laksanakan ialah 152,142. Jadi kita lebih kuranglah yang tahap yang kita dapat laksanakan setakat ini. Dan ada soalan yang terakhir? Dah jawab semua dah? Kalau dibanding dengan negara lain, adakah Kalau dibandingkan negara lain, kita ada perbincangan dengan tim daripada negara China dan sebagaimana saya nyatakan semalam, iaitu penduduk di negara China di kawasan Guangdong iaitu lebih kurang 110 juta. Mereka melaksanakan 30,000 ujian sehari. Jadi kita dah melaksanakan untuk penduduk 32 juta, kita dah melaksanakan hampir sekarang ni lah 16,635 ujian kapasiti kita. Jadi minggu depan kita boleh tingkatkan kapasiti kita ke 22,000. Datuk, adakah figure saringan setiap hari? Yang saringan tetap dijalankan setiap hari. Iaitu yang semalam, yang figure yang kita ada ataupun data yang kita ada, saringan dilaksanakan 11,162 sampel yang telah diambil. Okey. Okey, tu adakah 200,000 test kit yang digunakan oleh KKM akan dipanjangkan ke Sarawak, terutamanya di kawasan hotspot? Ya. Dan soalan kedua, bagaimana situasi menangani wabak di Sarawak dari segi penyediaan fasilitis dan perubatan di sana? Thank you, Tok. Jadi yang pertama, test kit, antigen rapid test kit kita tak terima lagi. Jadi kita jangkakan mungkin akhir minggu ni ataupun minggu depan kalau kita terima test kit tersebut, kita boleh menggunakan test kit tersebut. Dan menggunakan test kit, rapid test kit, ada dia punya kebaikan ataupun dia punya potensi dalam penggunaan tu ialah yang pertama, kita boleh menggunakan test kit tu dah point of care testing. Berarti kita tak payah hantar sampel tersebut kepada makmal. Jadi kita boleh laksanakan ujian tersebut di klinik ataupun di pintu masuk antarabangsa. Contohnya KLIA, kita akan letakkan biosafety cabinet di KLIA dan kita boleh laksanakan ujian tersebut. Dan ujian tersebut yang satu, itulah kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua ialah turnaround time ataupun masa yang diambil untuk ujian tersebut lebih kurang 30 hingga 45 minit. Dan sekaligus kita boleh jalankan 15 ujian. Jadi test kit tersebut. Jadi itu adalah kelebihan menggunakan rapid test kit. Iaitu yang pertama, yang jangka masa yang pendek dan boleh dilaksanakan di point of care di tempat tu. Jadi kalau kita dapatkan test kit tersebut, kita akan meningkatkan lagi pengesanan kita. Contohnya kita akan melaksanakan ujian di semua hospital. Yang COVID hospital, kita akan tetapkan setiap 2 minggu healthcare workers ataupun barisan hadapan kaki tangan kita akan disaring ataupun diuji. Dan juga kita akan menggunakan test kit tersebut untuk negeri-negeri yang lain, contoh di Sabah dan Sarawak dan sebagainya.
Assalamualaikum Datuk. Haris dari Malaysia Kini. Saya ada beberapa soalan. Pertama sekali, nak minta Datuk clarify sikit berapa banyak kes baru hari ini tu yang imported and how many are local transmission. Secondly, adakah kita lihat setiap hari kes positif yang baru berkurangan? Adakah KKM juga melihat sama ada jumlah pesakit yang datang untuk mengambil sampel juga berkurangan, yang datang dengan mengadu ada sakit sari dan ili, ALI? Okey. Dan adakah melihat ada pengurangan? Okey. Dan kalau kita lihat kluster Seri Petaling, Masjid Seri Petaling, masih terdapat pertambahan. Macam hari ini pun Datuk kata tadi ada pertambahan lagi kes generasi kedua. Bagaimana? Sebab kluster Seri Petaling ni dah 2 bulan. Bagaimana masih lagi ada generasi kedua? Dan dan lagi satu, berapakah percentage percentage positif yang dapat daripada PUI dan suspected saja, bukan ni, dan berapa yang dijangka masih berada di luar sana? Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama soalan yang menggunakan sampel. Jadi kalau kita lihat setiap hari kita masih kekal lebih kurang hari ini semalam kita melaksanakan lebih kurang 11,000 sampling. Jadi tak ada pengurangan sampling. Sampling tetap kita ambil. Jadi jumlah tu di lampangan kita kekal lebih kurang 11,000 kes. Jadi kita boleh tingkatkan lagi ke 16,000. Dan apabila kita lihat hari ini iaitu kes baru, kita ada 31 kes. 10 kes ada kes import. 10 kes adalah kes import dan jadi 21 kes ialah kes yang kita sampel dan jadi positif. Dan jadi kaitan dengan tabligh punya grup ialah iaitu mereka yang di kawasan lokaliti PKPD, iaitu di Menara City One, Millennium Mansion, Selangor Mansion dan kawasan Masjid India dan juga Pasar Borong, sebab mereka terdedah dan ada di kalangan mereka menghadiri perhimpunan di Seri Petaling juga. Jadi kluster tersebut ada lanjutan daripada tabligh, kumpulan tabligh tersebut. Jadi kita sekarang ni memantau dengan rapi dan kita telah laksanakan PKPD di kawasan tersebut dan saringan telah diambil dan dilaksanakan, dan juga kita akan mengulangi saringan tersebut selepas 2 minggu di kawasan tersebut. Jadi itulah tindakan kita. Jadi kita tak ada mengurangkan saringan, tetapi saringan tetap, tetapi pengesanan positif tu semakin berkurangan. Jadi ini menunjukkan langkah-langkah yang kita ambil iaitu kawalan pergerakan ni berjaya, iaitu PKP 1, 2 dan 3. Jadi kita dapat melandaikan lengkuk tu tersebut. Jadi apa yang penting apabila kita kesan kes yang positif, kita asingkan terus dan masukkan mereka di hospital dan kita beri rawatan. Jadi negara lain mungkin ada yang kes positif tetapi dia dibenarkan duduk di rumah. Tetapi kita tak. Semua kes positif dimasukkan di hospital. Jadi dan ada yang kes yang kuarantin pun belum positif tapi kuarantin disyaki, itu pun kita tempatkan di pusat kuarantin. Jadi tindakan kita sekarang ini membuahkan hasil, iaitu kawalan pergerakan. Satu lagi yang penting ialah kawalan sempadan. Jadi kita lihat kawalan sempadan itu ialah warga negara Malaysia yang pulang ke negara dan kita kuarantinkan mereka. Warga negara lain kita sekat dan tidak benarkan mereka masuk ke negara kita. Jadi kita kena kekalkan kawalan sempadan dan kita perketatkan menggunakan PKPD untuk melihat lokaliti dan juga kumpulan sasar. Contohnya yang kumpulan yang ada kaitan dengan tabligh, dan juga sekarang ni yang mereka yang terlibat di Pasar Borong pun ada hadir di perhimpunan Seri Petaling. Yang itulah fokus kita. Dan kita nak maklumkan yang rakyat Malaysia yang mengamalkan penjarakan sosial, yang mengurangkan penjarakan sosial dan juga menggalakkan mereka untuk memakai mask kalau di tempat orang ramai, dan juga kerap jaga kebersihan diri, membasuh tangan dan menggunakan sanitizer dan sebagainya.
Jadi langkah-langkah tersebut walaupun nampak mudah tetapi berkesan. Dan kita lihat daripada MCO ataupun PKP 1, 2 dan 3 kita berjaya mengurangkan ataupun melandaikan penelengkuk graf kita dan dapat mengawal COVID-19 ini. Okey, Datuk Rosman daripada RTM. Kalau kita dapati ada trend terkini, maksudnya banyak COVID positif melibatkan di pasar-pasar basah. Contohnya di pasar Jalan Osman dan Taman Megah dan sekarang ni, dan juga di pasar Borong Selayang PKPD dan pasar Borong KL. Jadi macam mana pula tindakan KKM di pasar-pasar basah yang lain? Contohnya di pasar Coket juga mempunyai bilangan kehadiran warga asing yang tinggi. Dan di pasar-pasar sekitar Selangor dan Kuala Lumpur, saringan kesihatan bagaimana? Dan tadi dalam sidang media, Menteri Kanan Pertahanan Keselamatan ada menyatakan yang saringan kesihatan akan diperketatkan di kawasan-kawasan PKPD. Jadi komen sikit Datuk. Terima kasih. Jadi kita lihat yang dari Pasar Borong tu, yang kawasan PKPD, kita percaya ada antara pekerja di kawasan Pasar Borong tu menghadiri perhimpunan di Sepitaling, dan sekarang ni dia dah menjangkiti orang lain kat situ, kawasan situ. Jadi kita ambil tindakan dan kita lihat sekarang ni kes yang positif, jumlah kes yang positif ialah 74, di mana 13 bukan di Pasar Borong. Berarti mereka adalah peniaga-peniaga di pasar-pasar lain, tapi datang ke Pasar Borong dan ambil membeli sayur-sayuran dan sebagainya secara borong, tetapi pulang ke pasar awam yang lain, contohnya di Bahau. Jadi bila dikesan ada positif, jadi kita akan ambil tindakan saringan, iaitu kontak rapat di Bahau. Contohnya ada 60 peniaga di Bahau. Kita tutup pasar tersebut, denyah kuman, dan juga kita ambil tindakan close contact. Jadi active case detection dilaksanakan di kawasan tersebut, dan juga di pasar Taman Megah pun sama juga, kita juga ambil tindakan yang sama, dan pasar di Jalan Osman pun sama juga, dan pasar Coket pun sama juga. Jadi tindakan kita pergiatkan active case detection untuk close contact. Sebagaimana kita laksanakan pada gelombang pertama, iaitu kita ada warga negara Cina contohnya di Langkawi ataupun di Banting dan sebagainya, kita turun padang, kita pastikan kita melaksanakan active case detection, dan kita kenal pasti siapa ataupun dapatkan sejarah siapa kenalan beliau, kenalan pesakit yang positif tu, dan juga rakan-rakan mereka, dan kita akan saring keluarga dan juga rakan-rakan mereka. Itu close contact. Itulah tindakan kita semasa gelombang pertama yang kita laksanakan, dan juga tindakan ini juga kita boleh laksanakan. Dan kalau kita syaki kawasan lokaliti itu bukan seorang tetapi ramai, kalau ramai kita akan menjalankan aktiviti EMCO ataupun PKPD di kawasan tersebut, dan kita akan saring. Apabila kita buat saringan setakat ini, kalau kita tengok saringan kita di kawasan Pasar Borong, kita dah laksanakan lebih kurang 15,000 saringan, tapi yang kes yang positif baru 74. Jadi kalau kita lihat kadar yang positif masih tidak setinggi saringan yang kita laksanakan untuk kes PUI dan close contact, yang mana kita punya data menunjukkan kadar kita ialah lebih kurang 4%. Jadi sekarang ni tindakan kita masih kita mempergiatkan aktiviti pengesanan, iaitu active case detection di kawasan tersebut. Datuk Rafidah dari Berita Harian, berhubung pada jangkitan di pasar tu, adakah KKM akan mengarahkan peniaga ataupun pengunjung di semua pasar yang ada related kepada Pasar Borong tu untuk menjalani saringan, dan juga ada juga kebimbangan dalam kalangan orang ramai mengenai keselamatan makanan dan barangan yang dibeli di pasar-pasar awam ketika ini. Selain itu, adakah saringan tu akan dilakukan mengikut time frame tertentu mereka berkunjung ke pasar tu ke, ataupun macam mana? Kemudian ada tak dalam data KKM sebaran jangkitan ibu mengandung kepada anaknya, yang ibu mengandung yang mengidap COVID kepada anaknya, serta mulai esok semua sektor ekonomi dibenarkan kembali beroperasi seperti yang diumumkan oleh Menteri MITI. Mungkinkah akan berlaku penularan jangkitan
kembali meningkat, dan adakah KKM sudah ada SOP tertentu yang in place? Terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi soalan yang tu melibatkan orang ramai yang pergi ke pasar tersebut. Jadi seperti kumpulan tabligh dulu, kita galakkan mereka tampil ke depan untuk buat saringan. Jadi mereka yang ada ataupun disyaki ada pendedahan kepada kes yang positif, jadi kita Kementerian Kesihatan syorkan mereka tampil ke depan untuk kita laksanakan saringan. Terutamanya kalau mereka ada gejala, contohnya batuk, demam dan sebagainya. Jadi yang itu yang pertama. Yang kedua, mengenai isu ibu mengandung, memang kita ada satu kes iaitu melahirkan anak yang 18 hari dah positif lah. Jadi tapi tak ada masalah dari segi kandungan dan sebagainya, ya. Yang ketiga, isu ekonomi, jadi sektor ekonomi. Kita lihat kalau dalam WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia, sebelum mereka isytiharkan darurat ataupun emergency, iaitu Public Health International Emergency Concern, sebelum mereka isytiharkan, mereka melihat pada 3 faktor. Faktor pertama ialah kematian, iaitu kalau jangkitan itu menyebabkan banyak kematian, jadi itulah satu faktor yang mereka kena pastikan dan diambil kira untuk isytiharkan darurat. Yang kedua ialah jangkitan. Jadi kalau penyakit tersebut berjangkit dengan mudah dan cepat, jadi itulah faktor yang kedua. Faktor ketiga ialah faktor ekonomi. Sebelum mereka mengisytiharkan, iaitu sama ada pandemik dan sebagainya. Jadi kita lihat di Malaysia kita ada 3 faktor ni. Jadi masa peringkat awal, iaitu pertengahan April contohnya, kita jangkakan kita akan dapat kes yang mendadak. Masa tu kita tak pasti sama ada kita akan mendapatkan exponential surge yang mendadak. Tetapi ternyata tak ada. Tapi semasa minggu tu, jadi kita berhati-hati dalam tindakan kita. Tapi sekarang kita lihat kita dalam fasa recovery ataupun pemulihan. Jadi bila kita dalam fasa pemulihan, kita menggalakkan sektor ekonomi untuk kembali berfungsi macam biasa. Jadi sekarang ni kalau kita, tetapi ada syarat-syarat dia, iaitu mereka kena patuh kepada SOP Kementerian Kesihatan. Contohnya saringan, suhu, pastikan ruang yang cukup, tak ada ruang yang sempit, contohnya untuk pekerja-pekerja berhimpun, tak ada perhimpunan dalam kawasan tersebut, penjarakan sosial kena diamalkan, dan juga pastikan pekerja-pekerja sentiasa membasuh tangan menggunakan air dan sabun ataupun sanitizer. Jadi inilah norma-norma baru yang kita inginkan rakyat Malaysia untuk amalkan. Bukan hanya semasa PKP, tetapi selepas PKP pun kita kena amalkan, iaitu menjaga kebersihan dan juga pastikan penjarakan. Jadi hari ini kita pasti kita tak bersalaman lagi. Kita ada cara lain untuk kita berjumpa, dan juga ada cara lain, cara yang baru untuk kita praktikan ataupun amalkan daripada selepas PKP ini. Betul. Boleh elaborate sikit pasal yang baik ibu mengandung dengan bayi 18 hari tu? Adakah dia dapat daripada dalam kandungan atau semasa penyusuan? Kita tak pasti, tapi mungkin berlaku masa mengandung, kita tak pasti. Tetapi apa yang kita dapati ialah dalam proses tersebut tiada komplikasi yang berlaku. Tetapi sekarang ni ada laporan mengatakan yang hari itu ada seorang tanya saya tentang stroke, ya, berlakunya stroke di kalangan pesakit-pesakit COVID-19 ni, terutama mereka yang muda. Jadi kalau kita lihat penyakit COVID-19 ni, dia ada 2 fasa. Fasa pertama iaitu jangkitan, keboleh jangkitan, iaitu fasa pertama. Fasa kedua dia masuk ke dalam fasa radang ataupun inflamasi. Jadi kita tahu bila virus kuman ni masuk dalam saluran darah contohnya, dia akan menyebabkan ada 3 faktor yang disebabkan pengaliran darah akan terjejas, ya. Iaitu pertama, kepekatan, iaitu bila ada inflamasi, jadi banyak interleukin dan juga cytokine yang rilis, jadi darah tu jadi kepekat.
Jadi pekat mudah beku. Yang kedua, virus tersebut akan menyerang iaitu dinding saluran darah contohnya. Jadi bila dia serang endotelial ataupun dinding saluran darah, jadi akan jadi luka dan akan proses yang kita panggil akan ada thrombus yang formation. Yang ketiga, mungkin mereka yang ada penyakit ataupun yang obes dan sebagainya, dan mereka yang dirawat di hospital tanpa pergerakan yang tertentu, jadi aliran darah tu akan lambat. Jadi bila lambat, jadi tiga faktor ni. Tiga faktor ni akan menyebabkan darah ataupun saluran darah tersumbat. Jadi tersumbat, kalau tersumbat dalam kepala jadi stroke. Kalau tersumbat di saluran jantung akan jadi macam sakit jantung dan sebagainya, heart attack dan sebagainya. Jadi inilah kita panggil dalam medical dalam Workhouse triad, iaitu 3 faktor serangkai yang menyebabkan pembukuan darah dalam saluran darah. Dato', just a quick follow-up on the freeing up of the economic sectors. So far, the sectors involved are construction and manufacturing. Are there any SOPs prepared for services, transportation, and when can we expect to get them? Thank you, sir. We have the SOP for all services now. In terms of economic sector, all services, we already have the SOP in place. So the only thing is that we are opening up in phases. In terms of the priority will be given to construction, in terms of big industry, then we will open up the services sector slowly but surely. Datuk Umar dari Berita Harian, satu soalan saja Datuk. Hari ini Thailand catatkan single digit case baru pada 2 hari berturut-turut, semalam dan hari ini. Bila Malaysia, sebab kalau dikira sebab daripada segi geografi populasi Malaysia dan Thailand, Malaysia adalah separuh ganda daripada Thailand 69.7, dan time frame kita dengan Thailand dijangkiti ataupun dibadai oleh COVID-19 ini pun lebih kurang sama. So KKM ada unjuran tak mengikut? Kita ada unjuran. Kalau Thailand, kalau kita bandingkan dengan Thailand, memang populasi dia lebih daripada kita. Tetapi Thailand tak ada perhimpunan tabligh. Right? Perhimpunan tabligh ni kita dah lewat lebih kurang 9 hari. Jadi mereka pulang ke kampung dan mukim masing-masing pada 1 Mac. Dan saya dimaklumkan oleh rakan sejawat saya di Brunei pada malam 9 Mac. Jadi tindakan kita 10 hari lewat. Iaitu yang kes tu dah merebak ke semua kampung dan mukim. Jadi kalau dibandingkan negara Thailand, dia tak ada kes tabligh ni. Kita ada kes tabligh. Jadi walaupun kita ada kes tabligh, tapi perhimpunan Seri Petaling, tetapi kita berjaya untuk mengekang penularan seterusnya. Itu yang lebih penting. Walaupun kita lewat 9 hari, 10 hari, tetapi tindakan kita berjaya untuk mengekang penularan COVID-19 ni lah. Itulah cabaran kita. Kalau kita tak ada perhimpunan Seri Petaling yang 16,000 orang berhimpun dan mungkin kita punya kes pun kurang pada Thailand. Itu kalau jangkaan kita lah, sebab sekarang ni kita lihat daripada kes kita hampir 30 ataupun 40% daripada kes kita adalah ada kaitan dengan perhimpunan Seri Petaling. Unjuran kita ada, modeling kita ada, dan sekarang ni kita lihat yang laporan daripada Singapura pun ada memberi kita punya unjuran. Tetapi kita sekarang ni, alhamdulillah kita setakat ni kita ada dah tempoh seminggu dah kita ada double digit ataupun 2 angka. Dan kita unjurkan mungkin dalam seminggu 2 lagi. Sebagaimana saya katakan 2-3 hari lepas, mungkin dalam seminggu 2. Jadi mungkin pertengahan bulan Mei kita akan dapat capai single digit. Tetapi kita sama-sama kita kena amalkan norma-norma baru kita, bukan hanya Kementerian Kesihatan tetapi juga rakyat Malaysia kena amalkan norma-norma baru. Dan kalau tak ada keperluan di luar, duduk di rumah. Itulah mesej kita. Sekarang ni kalau duduk di rumah paling selamat. Jadi tak dapat jangkitan daripada seorang ke seorang. Jadi sekarang ni kes yang keboleh jangkitan pun semakin berkurangan. Jadi kita harapkan keboleh jangkitan daripada 1,700 kes boleh kurang pada 1,000 ataupun 500. Jadi itu yang lebih penting. Terima kasih.
Dato, just to clarify, so you say if the ministry is not aware that there have been recovered patients who tested positive again being readmitted, then how many recovered patients have tested positive? So when we follow up the patient, so once they discharge, if they have symptoms, for example, then probably they come back to us. And if there's issues, they'll call us, and then we will probably retest. So far, as I said, we do not have reinfection. We do have maybe it's a residual. Residual means a virus shedding period. So that's and we look at the 4-5 cases that we have is basically the thing is a virus shedding. So what's important is that we observe them closely. If they get a full-blown infection, that's a different matter altogether. But we do know that the antibody that they have, so once they have a 14 days, they have antibody. The antibody is not protective yet. So which means if you have an antibody, it doesn't mean that you'll be protected from the second infection. That's one. Second is that herd immunity. If your antibody is not going to protect you, then there won't be any herd immunity. So this is that's why it is a new virus. We need to learn as we even observe closely. But we are prepared. That's why every patient, before we discharge them, we make sure that we give them the counseling, proper counseling, to protect them from getting infection. Protection is better than cure. So we do not want them to be reinfected again. So that's what we have been doing all our patients from from the first wave until now. We are doing that. So we advise the patient, the counseling, make sure that they've been prevention is better than cure. Basically, take care of themselves and prevent themselves from getting infected. Okay, thank you. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.